Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan sosiologi dalam pendidikan EDUP 2120. Baiklah, kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli, iaitu saya sendiri, Siti Mutiah binti Jamaluddin, rakan saya Najibah binti Zakaria dan Wan Anis Kharini binti Abdullah. Okey, apa yang kami akan bincangkan pada hari ini adalah pengenalan sosiobudaya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosiobudaya di sekolah, juga implikasi terhadap bidang pendidikan yang berfokuskan peranan guru sesuai dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan, dan akhir sekali rumusan faktor dan implikasi sosiobudaya di sekolah. Seterusnya mari kita lihat bahagian yang pertama, iaitu pengenalan. Okey, apa itu sosiobudaya? Okey, maksud sosiobudaya berasal daripada bahasa Latin dan Yunani, iaitu sosius dan logos. Okey, sosius membawa maksud kawan atau berkawan atau bermasyarakat, manakala logos membawa maksud ilmu atau tentang sesuatu. Apabila digabungkan sosius dan budaya, iaitu sosiobudaya lah, membawa maksud ilmu tentang masyarakat. Mari kita lihat pula definisi sosiobudaya menurut Kamus Dewan. Okey, menurut Kamus Dewan, sosiobudaya adalah hubungan masyarakat dengan budaya seperti cara hidup, adat istiadat dan lain-lain. Amalan gaya hidup dan peradaban masyarakat juga boleh dikategorikan sebagai definisi sosiobudaya. Sosiobudaya ni perlulah ada dalam setiap lapisan masyarakat kerana pembangunan hari ini juga berlaku akibat perubahan sosiobudaya di dalam masyarakat. Seterusnya bahagian yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosiobudaya di sekolah. Apa dia faktor-faktor yang mempengaruhi sosiobudaya di sekolah? Terdapat banyak sebenarnya. Okey, antaranya yang pertama adalah bangsa. Okey, pertama sekali kita tahu dulu bangsa itu apa. Okey, bangsa adalah kumpulan manusia yang sama asal-usulnya serta serupa sifat-sifatnya. Bangsa juga boleh ditakrifkan sebagai kaum ataupun ras. Okey, bangsa atau kaum utama di Malaysia ni terdapat 3, iaitu Melayu, Cina dan India. Bangsa juga dikaitkan dengan nationality, rupa bangsa dan semangat patriotik. Sekumpulan orang yang mempunyai ciri-ciri kebudayaan, nilai dan aspirasi yang sama juga adalah maksud bagi kategori bangsa. Okey, kita lihat bangsa-bangsa utama di Malaysia tadi. Bangsa Melayu. Bagaimana bangsa-bangsa ini terwujud di negara kita? Okey, yang pertama bangsa Melayu. Istilah Melayu itu sendiri ditakrifkan oleh UNESCO pada tahun 1972 sebagai suku bangsa Melayu di Semenanjung Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina dan Madagaskar. Menurut Perlembagaan Malaysia, istilah-istilah Melayu ni hanya merujuk seseorang yang berketurunan Melayu juga menganut agama Islam. Istilah Melayu juga merujuk nama bangsa atau bahasa adalah suatu perkembangan yang agak baru dari segi sejarah, iaitu setelah adanya Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kita lihat pula bangsa Cina. Okey, orang Cina Malaysia ni ialah orang yang telah menjadi warga negara ataupun penduduk tetap di negara kita, iaitu negara Malaysia. Kebanyakan mereka ialah berketurunan yang datang daripada negara China, tiba di Malaysia sekitar abad ke-15 hingga ke pertengahan abad ke-20. Kaum Cina di Malaysia ni juga mengekalkan identiti komuniti yang amat ketara bezanya dengan kaum yang lain, serta jarang berkahwin dengan orang Melayu atas sebab agama dan budaya, kebiasaannya atas dasar kebatasan agama lah. Okey, orang Cina Malaysia juga menganggap kecinaan mereka ialah sebagai identiti etnik, budaya dan juga politik. Okey, bangsa India pula. Okey, orang India di Malaysia ialah satu kaum yang berketurunan daripada India, yang mana mereka berhijrah ke Malaysia pada semasa pemerintahan British di Tanah Melayu. Orang-orang India ni telah berhijrah ke Malaysia sejak 2000 tahun yang lalu, sebelum dan semasa Kesultanan Melaka. Kemudian semasa penduduk
dibubuhkan Melaka oleh orang Portugal dan Belanda, seterusnya semasa penjajahan British. Pada tahun 2005, orang India merupakan lebih kurang 7% daripada jumlah penduduk di Malaysia, sekitar 1.8% juta. Okey, seterusnya mari kita lihat kedudukan bangsa bagi pelajar di sekolah rendah pada tahun 2010 versus 2020. Kita akan lihat sekolah kebangsaan SK, sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC dan sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT. Okey, kita lihat dulu bagi bangsa Melayu pada tahun 2010 di sekolah kebangsaan SK seramai 93% sehingga 94%. Manakala pada tahun 2020, 93% sehingga 94%. Kedudukan masih sama. Manakala bangsa Melayu yang bersekolah di SJKC, sekolah jenis kebangsaan Cina, pada tahun 2010 seramai 9.15%. Manakala pada tahun 2020 seramai 15.33% berlaku peningkatan. Okey, bangsa Melayu yang bersekolah di sekolah jenis kebangsaan Tamil pula pada tahun 2010 kurang daripada 1% dan pada tahun 2020 juga kurang daripada 1%. Okey, itu bangsa Melayu pada tahun 2010 dan 2020 di sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil. Okey, kita lihat pula bangsa Melayu yang berada di sekolah kebangsaan pada tahun 2010 seramai 1.17%, manakala pada tahun 2020 seramai 0.73%, berlaku pengurangan. Okey, kita lihat pula bangsa Cina yang bersekolah di sekolah jenis kebangsaan Cina pada tahun 2010 seramai 88.15% dan pada tahun 2020 seramai 80.25%, juga berlaku pengurangan. Manakala bangsa Cina yang bersekolah di sekolah jenis kebangsaan Tamil kurang daripada 1% pada tahun 2010 dan pada tahun 2020. Okey, mari kita lihat bangsa India yang bersekolah di sekolah kebangsaan SK seramai 3.15% pada tahun 2010 dan 2.63% pada tahun 2020, berlaku pengurangan. Bangsa India yang bersekolah di SJKC pada tahun 2010 seramai 1.67% dan pada tahun 2020 seramai 2.75%, berlaku peningkatan. Manakala bangsa India yang bersekolah di SJKT, sekolah jenis kebangsaan Tamil, seramai 99% pada tahun 2010 dan 2020. Manakala bagi kaum yang lain, bangsa yang lain selain daripada bangsa Cina, Melayu dan India adalah yang bersekolah di sekolah SK seramai 2% pada tahun 2010 dan 2.84% pada tahun 2020. Manakala di sekolah SJKC pada tahun 2010 1.02% dan tahun 2020 1.67%. Manakala di sekolah SJKT bangsa lain juga kurang daripada 1% bagi tahun 2010 dan 2020. Okey, jadi inilah kita lihat kedudukan bangsa-bangsa yang ada di sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil. Okey, jadi berdasarkan peratusan bangsa pelajar di sekolah rendah pada tahun 2010 dan 2020 tadi. Okey, di sini kita dapat lihat bahawa bangsa ni boleh menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosio-budaya di sekolah. Kerana di Malaysia ni bukan hanya ada satu bangsa, dua bangsa, tapi pelbagai bangsa. Okey, itu sahaja untuk bangsa. Seterusnya kita akan lihat pula dari segi bahasa. Pada tahun 1998, menurut Cole, bahasa adalah satu set simbol-simbol dan atur cara yang disusun bersama dengan kaedah yang bermakna ditambah dengan sistem komunikasi yang kompleks. Manakala menurut Tennant pada tahun 1990, life is lived as a series of conversation. Okey,
Sifat bahasa ni adalah dinamik, bersesuaian dengan kelompok masyarakat dan peredaran masa. Okey, kita lihat sistem komunikasi. Macam mana komunikasi menggunakan bahasa ni? Okey, sistem komunikasi kita menggunakan bunyi, simbol dengan pengertian yang digunakan dengan sewenang-wenangnya. Manakala alat perwujudan budaya adalah untuk manusia ni saling berkomunikasi. Okey, so bahasa apa yang digunakan? Bahasa Melayu. Kerana apa? Kerana bahasa Melayu adalah bahasa rasmi kebangsaan Perkara 152 dan bahasa pengantar utama di institusi pendidikan juga merupakan Akta Pendidikan pada tahun 1996. Okey, jadi di sini bahasa juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosial budaya. Kerana apa? Kerana apabila kita tidak menggunakan bahasa rasmi iaitu bahasa Melayu, akan menjadikan sulit dalam sesi pembelajaran. Sebagai contohnya, tidak semua orang Melayu memahami bahasa Cina dan India, tidak semua bangsa India yang memahami bahasa Cina dan Melayu, dan tidak semua bangsa Cina memahami bahasa Melayu dan juga bahasa India, bahasa Tamil lah. Tetapi apabila bahasa rasmi kebangsaan iaitu bahasa Melayu juga sebagai bahasa pengantar utama di institusi pendidikan, maka bahasa Melayu adalah bahasa yang paling utama untuk digunakan di dalam kelas oleh guru dan juga murid. Seterusnya kita masuk struktur ataupun kelas sosial. Okey, pertama sekali kita lihat dulu ciri-ciri kelas sosial ni macam mana. Yang pertama, mestilah hidup berkelompok, mempunyai budaya, sering mengalami perubahan, saling berinteraksi, sama ada dalaman dengan pihak luar, mempunyai kepimpinan, juga mempunyai aturan sosial seperti kelas, status dan juga kasta. Okey, kategori struktur masyarakat dari segi, kita lihat dari segi pendidikan. Yang pertama, perbezaan tahap dan yang kedua, perbezaan sosial. Perbezaan tahap ni dari segi keturunan ataupun kasta, tahap pendidikan seseorang pelajar, kekayaan dan juga usia. Manakala perbezaan sosial ni berlaku dari segi suku bangsa, ras, golongan atau kelompok, jenis keluarga serta agama. Okey, kalau kita lihat kelas-kelas sosial, tahap untuk pendidikan pelajar ni kita lihat di sini, kita ada cemerlang, sederhana dan juga lemah. Biasanya pelajar cemerlang diletakkan di tingkat yang paling tinggi lah, yang paling dijaga, manakala pelajar yang lemah diletakkan di bahagian bawah. Okey, jadi di sini kita boleh lihat bahawa kelas sosial juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Kerana apa? Kerana apabila terdapatnya pelajar yang cemerlang, sederhana dan lemah ini diasingkan kategorinya, maka pelajar ni dia akan merasakan bukan mengasingkan diri. Apabila digabungkan sekali, maka pelajar yang lemah akan rasa semakin lemah, manakala pelajar yang cemerlang akan merasa berbangga diri. Jadi di sini kita lihat kelas sosial dalam pendidikan ni, kalau macam di sekolah tu, kita sebagai guru kita telah mengasingkan kelas pelajar yang cemerlang bersama dengan pelajar cemerlang, pelajar yang lemah dengan pelajar yang lemah. Dalam kelas juga kita mengasingkan kategori mengikut tahap pendidikan, tahap pencapaian masing-masing. Kiranya kita tidak meletakkan sekaligus lah, macam tu. Okey, seterusnya kita lihat pula adat resam. Faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosial budaya juga berlaku akibat adat resam yang pelbagai. Okey, pertama sekali kita lihat dulu apa maksud adat resam. Adat membawa erti kebiasaan, manakala resam adalah peraturan atau lembaga atau hukum ataupun norma yang dijunjung oleh kelompok masyarakat. Okey, jadi adat resam ni adalah peraturan sejak turun-temurun atau kebiasaan cara hidup yang diamalkan oleh sesebuah masyarakat yang menggambarkan corak budaya masyarakat tersebut. Contohnya, adat kelahiran, adat perkahwinan dan juga adat kematian. Okey, apa dia kepentingan adat resam ni? Kerana adat resam ni tidak mengira bangsa. Semua bangsa ada adat resam yang tersendiri. Satu lagi, adat resam ni dia merangkumi seluruh aspek. Yang tadilah kelahiran, perkahwinan sehinggalah kematian. Kebiasaannya cara hidup, corak budaya masyarakat tersebutlah.
kerana itulah adat resam tu terwujud. Okey, di sini kita akan lihat pula adat resam masyarakat di Malaysia. Adat resam di Malaysia ni kita ada adat resam Melayu, adat resam Cina dan juga adat resam India. Okey, kita akan lihat dari segi kelahiran, perkahwinan dan kematian. Okey. Adat kelahiran bagi adat resam Melayu kita lihat seperti melenggang perut, potong tali pusat, azan dan iqamat, berpantang, cukur jambul dan juga bersunat. Manakala adat kelahiran bagi adat resam Cina juga mencukur rambut, dilarang beri nama sebelum lahir, kenduri, memberi nama 3 patah perkataan sahaja, iaitu nama keluarga, nama keturunan dan juga nama panggilan. Okey, kalau bagi adat resam India pula, adat kelahiran bagi adat resam India adalah mandi. Bayi itu dimandikan dengan air minyak. Okey, seterusnya kita lihat adat perkahwinan. Adat perkahwinan bagi adat resam Melayu seperti merisik, meminang, bertunang, akad nikah, berinai dan juga majlis perkahwinan. Manakala adat perkahwinan bagi adat resam Cina seperti merisik, meminang, bertunang dan terus majlis perkahwinan. Adat resam bagi perkahwinan India pula seperti merisik, berkunjung ke rumah pengantin dengan nama penpartal. Manakala kedua ikat janji ni cayam dan sarung cincin minji, akhir sekali upacara perkahwinan. Seterusnya adat kematian pula. Okey, adat kematian bagi adat resam Melayu seperti kematian dihebahkan, mandi jenazah, kafan dan solat jenazah, talqin, kenduri arwah hari pertama, ketiga, ketujuh, ke-44, ke-100 hari. Okey, manakala adat kematian bagi adat resam Cina, mayat dibersihkan dan disolek, keranda juga masuk ke dalam liang lahat. Kalau bagi Cina tradisional, dia akan masukkan juga harta ke dalam liang lahat bersama dengan mayat tadi. Dan keluarga akan berkabung dengan memakai baju hitam. Manakala adat kematian bagi adat resam India pula, mayat dibakar dan abu dihanyut ke sungai. Okey, jadi apabila berlakunya kepelbagaian adat resam mengikut adat resam Melayu, Cina dan India, ini menjadi faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Sebagai contoh apabila ada pelajar murid yang berbangsa Melayu mengadakan kenduri arwah untuk hari yang ke-100, tetapi ada bagi bangsa Cina dan India, dia tidak memahami dan dia akan mempertikaikan kenapa pula. Sebagai contohnya adat bangsa India, pelajar yang berbangsa India ada kematian dalam ahli keluarga, so mayat dibakar dan abu dihanyut ke sungai. Maka pelajar Cina dan India ni tadi, bangsa Cina dan India akan merasa pelik, kenapa mesti nak bakar, kenapa mesti nak ni. Itu akan menimbulkan isu dan juga kepelbagaian sosial budaya lah. Jadi disitulah peranan kita sebagai guru untuk memberi kefahaman kepada murid agar tidak mempertikaikan setiap kaum yang lain. Okey, seterusnya faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosial budaya di sekolah adalah dari segi kepercayaan. Okey, kepercayaan ni adalah seseorang yang menaruh kepercayaan ke atas sesuatu perkara itu akan disertai oleh perasaan pasti terhadap perkara berkenaan. Okey, kepercayaan dari konteks psikologi bermaksud suatu keadaan jiwa yang berkaitan dengan sikap kedudukan yang memihak, iaitu propositional attitude. Okey, seterusnya kepercayaan daripada konteks agama adalah sebahagian daripada asas pembangunan moral. Kepercayaan dikenali sebagai akidah ataupun iman. Okey, so di sini kita akan lihat taburan peratus penduduk Malaysia mengikut agama pada tahun 2010. Agama Islam di Malaysia pada tahun 2010 seramai 61.3%, manakala agama Buddha seramai 19.8%, agama Kristian seramai 9.2%, agama Hindu seramai 6.3% dan lain-lain agama seramai 3.4%. Okey, dari segi agama, kepercayaan lah
setiap kaum dan juga kepercayaan setiap individu juga memain peranan juga mempengaruhi kepelbagaian sosio-budaya di sekolah. Okey, itu sahaja bahagian saya. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan kepada rakan saya iaitu Najibah binti Zakaria untuk menceritakan implikasi-implikasi. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan saya iaitu Siti Muti'ah binti Jamaluddin. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya iaitu saya Najibah binti Zakaria akan membentangkan dari segi aspek implikasi. Implikasi terhadap bidang pendidikan berfokuskan peranan guru sesuai dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Guru merupakan tunjang utama dalam aspek kepelbagaian budaya di sekolah. Antara implikasi yang akan saya bincangkan dalam topik ini adalah satu adalah penerimaan dan layanan diri. Apakah yang dimaksudkan dengan penerimaan dan layanan diri ini? Peranan guru adalah satu, guru mengajar tidak perlu membezakan bangsa murid. Seperti yang diketahui, sosio budaya ini adalah terdiri daripada pelbagai jantina, pelbagai adat resam, pelbagai agama dan pelbagai sosioekonomi. Dengan mengetahui maklumat daripada sosio budaya ini, guru akan membantu guru untuk memahami cara ataupun kaedah penyampaian yang sesuai. Guru ini jika ingin memberikan penerimaan dan layanan yang adil, guru tidak boleh menghujudkan ataupun mengelompokkan mereka dalam satu kumpulan saja. Contohnya, apabila melakukan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kumpulan, guru mesti menghujudkan pelbagai jantina, pelbagai agama ataupun pelbagai bangsa di dalam setiap kumpulan. Guru tidak boleh mengelompokkan mereka dalam satu kumpulan. Dengan memberikan pendedahan kepada mereka mengenai kewujudan jantina, kewujudan agama, kewujudan bangsa ini, dan mereka mampu untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Layanan diri juga diberikan maksud sama dengan layanan yang adil. Maksudnya di sini, guru mestilah mempunyai layanan yang adil kepada setiap diri murid-murid mereka. Walaupun murid-murid mereka mempunyai pelbagai sosio budaya yang berbeza. Berdasarkan keunikan daripada perbezaan kelompok individu, kelompok kelas sosial dan kelompok etnik, layanan adalah mengikut kebudayaan individu dan maksudnya di sini guru dan murid mampu untuk memahami setiap kepelbagaian sosio budaya yang wujud di dalam kelas ataupun yang wujud di dalam sekolah mereka. Yang kedua adalah strategi pembelajaran kooperatif. Apakah yang dimaksudkan dengan strategi pelajaran kooperatif ini? Ini adalah lebih kepada kaedah pedagogi iaitu strategi pembelajaran dan pengajaran yang dilaksanakan oleh guru semasa di dalam kelas. Pertama, guru tidak boleh menganggap semua murid boleh belajar melalui cara yang sama. Mengapa? Ini disebabkan adalah mereka ataupun murid-murid ini mempunyai pelbagai pengetahuan ataupun pelbagai potensi mereka untuk memahami pelajaran. Ini disebabkan oleh pelbagai faktor. Jika murid tidak memahami apa yang diajar oleh guru dan ada sesetengah murid yang memahami apa yang diajar oleh guru, justru itu guru mestilah menggunakan kaedah yang lain untuk memahamikan murid tersebut. Sebagai contoh, murid A tidak memahami apakah yang dimaksudkan dengan sebuah bola. Okey. Jadi guru menggunakan pendekatan lain seperti mengambil duit shilling dan menggambarkan mereka bahawa ini adalah bentuk bola. Ini disebabkan persekitaran mereka untuk memahami apa pembelajaran yang diajar adalah berbeza. Tetapi walaupun pembelajaran adalah berbeza, tetapi matlamat ataupun maklumat dan cara penyampaian
ilmu itu mestilah sama walaupun cara penerangannya adalah berbeza. Selain itu, sebagai contohnya adalah strategi mengadakan aktiviti berkumpulan. Ini akan memberi peluang mereka iaitu murid-murid berinteraksi sesama sendiri secara terbuka, seterusnya mewujudkan pergaulan yang tidak berkelompok dan menjadikan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan membantu guru mengawal persekitaran bilik darjah. Selain itu, dengan aktiviti berkumpulan ini juga memberi peluang sama rata kepada semua murid mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran. Aktiviti PMP tidak mempunyai unsur bias dan memberi peluang kepada murid menerokai aktiviti pembelajaran. Selain itu, bagi mewujudkan strategi pembelajaran yang lebih efektif, guru-guru ini juga mestilah menggunakan bahasa standard iaitu bahasa kebangsaan. Janganlah kita menggunakan bahasa dialek. Ini kebanyakannya dialek sukar difahami. Contohnya, seorang guru ini berasal daripada negeri Kedah dan dia mengajar di negeri Selangor. Jika guru ini menggunakan dialek Kedah, mereka yang tinggal di Selangor mungkin tidak dapat memahami apa yang diajar oleh guru. Justru itu, dengan menggunakan bahasa kebangsaan ini, kebanyakan mereka, murid-murid lebih memahami dan faham mengenai bahasa yang digunakan. Ini turut membantu murid-murid serta guru dalam membentuk pembelajaran dan pengajaran yang lebih berkesan dan meningkatkan kefahaman mereka mengenai subjek yang diajar oleh guru tersebut. Implikasi yang ketiga adalah pengurusan bilik darjah. Apakah peranan ataupun bagaimanakah peranan guru dalam mewujudkan pengurusan bilik darjah yang lebih aman? Contohnya, guru-guru menyediakan peraturan-peraturan yang patut dipatuhi oleh murid semasa berada di dalam kelas. Contohnya, seperti jadual kebersihan. Dengan mewujudkan jadual kebersihan ataupun keceriaan, murid-murid akan mengikuti peraturan-peraturan ataupun mengetahui tugasan-tugasan yang diberikan. Justru dengan kewujudan jadualnya ataupun peraturan dan yang diwujudkan ini akan menjadikan sebuah kelas itu lebih ceria dan lebih tersusun. Selain itu, pendekatan penyayang yang ditunjukkan guru dalam menjinakkan mereka bercakap bahasa lembut, menegur dan membentulkan kesilapan dengan cara berhemah di samping menggunakan segala sifat akan mempercepatkan proses kecintaan mereka kepada gurunya. Kemahiran guru dalam mengenal pasti tingkah laku pelajar dalam kelas dapat mengoptimumkan pengurusan bilik darjah yang lebih efektif mengikut kaedah yang betul dan tepat. Justru itu, bagi mewujudkan suasana yang harmoni dalam kelas ataupun dalam pengurusan bilik darjah, guru dan murid mestilah memainkan peranan yang sama. Ini lebih lagi kepada seorang guru yang perlu memahami ataupun mengetahui tingkah laku mereka murid yang berada di dalam kelas untuk mengawal tingkah laku murid ketika sesi pengajaran dan pembelajaran. Implikasi yang keempat iaitu aspirasi dan jagaan guru. Apakah yang dimaksud dengan aspirasi? Aspirasi ataupun jagaan guru ialah cita-cita dan harapan seseorang dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh, guru menjangkakan murid di awal tahun pembelajarannya adalah negatif, tetapi bila berada di pertengahan dan hujung, pengetahuan murid tentang pelajaran ataupun topik yang diajar telah meningkat berdasarkan kepada pengetahuan yang mereka perolehi semasa berada di dalam sekolah. Bagaimanakah untuk mewujudkan aspirasi atau jangkaan guru ini mengenai pelajar dalam meningkatkan potensi mereka dalam pembelajaran dan pengajaran, iaitu dengan peranan guru mengetahui tentang kaedah-kaedah pembelajaran ataupun mengenal pasti latar belakang pelajar serta budaya akan membentukkan pengajaran yang efektif dan akan mampu menjadikan pelajar memahami ataupun mengetahui mengenai pembelajaran yang diajar.
Ini disebabkan bahawa guru ini sedar bahawa potensi murid bukanlah berdasarkan kepada kelas sosial, jantina ataupun bangsa. Ini disebabkan murid-murid ini terdiri daripada pelbagai sosioekonomi yang berbeza. Justeru, bagi meningkatkan lagi jangkaan guru atau aspirasi guru kepada murid ini, guru dan murid sentiasalah saling bekerjasama, saling berganding bahu untuk mencapai matlamat yang ingin diperolehi oleh guru. Implikasi yang akan saya bincangkan yang terakhir adalah pemilihan bahan sumber. Pemilihan bahan sumber ini adalah satu faktor ataupun aspek yang penting dalam mewujudkan pembelajaran dan pengajaran yang lebih efektif ketika berada di sekolah ataupun ketika berada di luar sekolah. Sumber ataupun alat bantu pengajaran dan pembelajaran yang boleh digunakan untuk membantu guru dalam proses pengajaran. Dalam jenis-jenis ini, terdapat beberapa pilihan ataupun bahan sumber yang boleh digunakan seperti bahan bercetak, bahan teknologi maklumat dan bahan yang ada, iaitu seperti bahan menggunakan video ataupun menggunakan rakaman. Walaupun penggunaan bahan sumber ini adalah berbeza, tetapi ia mempunyai ciri-ciri yang sama untuk memastikan murid-murid memahami isi-isi pembelajaran serta mencapai objektif pembelajaran. Di sini saya senaraikan beberapa jenis bahan yang boleh digunakan, iaitu pertama seperti tayangan slide, yang kedua papan pameran, yang ketiga bahan grafik seperti lukisan poster, kartun, carta dan graf. Yang seterusnya adalah media audio seperti CD, DVD dan komputer. Pemilihan bahan sumber ini turut juga membantu guru dalam mewujudkan sosial budaya dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Implikasi yang seterusnya akan dibincangkan oleh rakan saya, iaitu Wan Anis Karini. Terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah, saya akan teruskan dengan implikasi yang keenam, iaitu bahasa. Bahasa pengantar juga perlu diberi penekanan oleh semua guru. Murid yang terdiri daripada pelbagai kaum dan latar belakang yang berbeza ini menyebabkan berlaku pertembungan dialek yang memberi impak kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Guru haruslah menggunakan dan menekankan penggunaan bahasa standard yang mampu difahami oleh semua murid untuk memberi peluang yang sama rata kepada semua murid untuk mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran. Tambahan lagi, agar pelibatan murid ini di dalam aktiviti pembelajaran dapat dioptimalkan dan lebih berkesan. Seterusnya ialah implikasi yang ketujuh, iaitu kelas sosial. Kelas sosial menggambarkan perbezaan cara hidup atau pendapatan dalam sesuatu bangsa yang sama. Petikan daripada Rohan Megan pada tahun 1986. Perbezaan kelas sosial dan kaum ini perlu diketepikan dan semua murid perlu melayan dengan sama rata tanpa mengambil kira kelas sosial dan kaum mereka. Guru juga perlu peka terhadap pembentukan kumpulan agar tidak berlaku kumpulan yang berasaskan kelas sosial dan kaum. Guru perlu melayan murid yang datang daripada kelas sosial atasan dan berkedudukan sama rata dengan murid biasa yang lain. Guru perlu membuka peluang kepada setiap murid untuk mengambil bahagian dalam pembelajaran di dalam kelas. Pelibatan guru dalam mengendali kelas sosial murid akan mewujudkan pergaulan bebas dan tidak berkelompok dalam sesuatu masyarakat. Guru juga perlu menolong murid untuk memahami dan membentuk nilai sikap tingkah laku yang sesuai. Membantu murid dalam memahami kekuatan yang ada pada diri mereka dan juga menggunakan pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran mengikut tahap pencapaian murid. Yang paling penting juga, guru perlulah menggunakan kata-kata bermotivasi, kaya dengan senyuman, pandai berjenaka, memuji murid yang menunjukkan sikap yang positif
dan memberi teguran umum. Akhir sekali, guru perlulah membentuk kumpulan yang berupaya untuk memupuk perpaduan dalam kalangan murid sebagai etnik. Untuk implikasi yang ke-8, iaitu peranan guru, kurangkan penggunaan bahasa dialek, sebaliknya gunalah bahasa kebangsaan yang difahami semua. Tidak sama sekali menyentuh tentang keagamaan kerana itu merupakan perkara yang sensitif untuk etnik. Akhir sekali, peka terhadap pembentukan kumpulan agar tidak berlaku kumpulan yang mempunyai murid yang berlainan kelas sosial dan kaum serta menggalakkan interaksi dan pergaulan yang sihat. Okey, seterusnya akhir sekali ialah penutup. Kewujudan sosial budaya dalam masyarakat memberi kesan secara langsung dalam sistem pendidikan dalam mewujudkan suasana pembelajaran khususnya. Sehubungan itu, guru memainkan peranan dalam memahami latar belakang budaya dan merancang strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dengan maklumat daripada pelbagai sosial budaya. Justeru, guru dapat mengurangkan ketidakseimbangan ketika melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran. Okey, ini merupakan rujukan daripada kumpulan kami. Ada antara 4 rujukan daripada kumpulan kami. Boleh lihatlah 1, 2, 3. Jadi itu saja daripada saya dan ahli kumpulan yang lain. Terima kasih.